Jangan live pula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Baik, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bertemu lagi kita hari ini dalam bacaan bersama kitab Al-Quran Amazing. Kita akan menghabiskan beberapa buku surat lagi di akhir surah Yusuf. Surah Yusuf sebelum ni kita dah sampai bab di mana Yusuf telah memperkenalkan diri dia kepada ahli keluarga dia. Kita telah pun dipertontonkan bagaimana cantiknya akhlak Nabi Yusuf. Dia tidak mencerca adik-beradik dia, padahal adik-beradik dia mencampak dia dan pergi. Dipisahkan disebabkan oleh adik-beradik dia, dia berpisah dengan ayah dia selama 80 tahun. Ada kata 70 tahun, 80 tahun, lama tu. Ayah pun dah tua, dah sampai dah buta dah. Dah sedih sangat tak jumpa dua-dua anak dia yang disayangi. Tapi Nabi Yaakob masih tahu yang bahawa dua-dua anak dia tu masih hidup. Nabi Yusuf hidup dan Bunyamin pun hidup. Sebab itulah pada muka sebelum ni diarahkan anak-anak dia 10 orang tu, pergilah cari berita gembira berkenaan dengan saudara-saudaramu, yakni Yusuf dan Bunyamin. Hari ni kita dah sampai bab di mana anak-anak Nabi Yaakob balik semula ke Mesir membawa baju Nabi Yusuf. Baju Nabi Yusuf. Kita dah diberitakan semalam melalui satu penceritaan kitab sejarah tu, baju tu dikatakan salah satu baju yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api. Wallahu a'lam. Tapi yang Al-Quran mengatakan baju Nabi Yusuf. Bawalah baju tu dan usapkan ke muka bapa dia, itu arahan dia. Ini kita sambung, kita tengok sikit. Apa lagi ibrah yang kita boleh ambil daripada novel agung ni, novel agung kalam Allah untuk diberitakan kepada kita melalui baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ini ayat 96 sampai 103. Nama cerita Nabi Yusuf ni 96 sampai 101, 102 dan seterusnya itu pengajaran tambahan kepada kita berkenaan tauhid kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, insya-Allah. Silakan adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العظيم. Terjemahan ayat 96 hingga 93. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia yakni Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah keampunan untuk kami atas segala dosa kami. Sesungguhnya kamilah orang yang bersalah, yakni berdosa. Dia yakni Yakub berkata, aku akan memohonkan keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua-dua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah dalam keadaan selamat. Dan dia mengangkat kedua-dua orang tuanya ke atas singgahsana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia yakni Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari pedalaman padang pasir setelah syaitan merosakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itulah sebahagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat menyusun tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam telaga. Dan kebanyakannya manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Mu'jam, As-Sijni. As-Sijnu atau As-Sijnu artinya Al-Habsu, rumah penjara. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai. Bahawa mereka harus memenjarakannya sampai waktu dan bersamanya masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Adapun As-Sijin adalah nama bagi Jahannam yang digabungkan dengan kalimah liliyin. Tafsir Jalalain. Wa rafa'a abawaihi, dan Yusuf mendudukkan kedua ibu bapanya sejajar dengannya. Alal arsy, di atas singgasana yang menjadi tempat duduknya. Wa kharru, dan kedua ibu bapanya dan semua saudaranya merebahkan diri. Lahu sujada, bersujud dengan membongkokkan badan, bukannya sujud dalam erti kata meletakkan kening. Cara itu merupakan penghormatan yang berlaku pada zamannya. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik terhadap diriku. Iz akhrajani minas sijni, dan ketika dia membebaskan aku daripada penjara, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyinggung masalah perigi. Hal ini sengaja dilakukan demi menghormati saudara-saudaranya supaya mereka tidak malu. Wajah abikum minal badwi, dan ketika membawa kamu daripada kampung padang pasir. Min ba'di an nazara, setelah diganggu. Asyaitanu yabni wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha'u innahu huwal alimu. Oleh syaitan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui tentang makhluknya. Kisah Nabi dan Rasul. Ketika kabilah itu keluar daripada negeri Mesir, angin berhembus membawa aroma Yusuf alaihissalam sampai kepada Yakub alaihissalam. Padahal jarak antara keduanya 80 farsah. Yusuf di Mesir sedangkan Yakub di daerah Kan'an. Yakub alaihissalam berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku.
Mereka yakni keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maka ketika telah tiba pembawa khabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia yakni Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui, yakni kebenaran Allah SWT terhadap takwil mimpi Yusuf. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, yakni berdosa. Dia yakni Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf ayat 94 hingga 98. Yakub mengakhirkan doa ini pada waktu sahur pada malam Jumaat. Kemudian Yakub dan anaknya berangkat. Tatkala keduanya sudah dekat dengan Mesir, Nabi Yusuf bersama masyarakat Mesir menyambutnya. Nabi Yakub yang berjalan dipimpin oleh Yahuda bertanya kepadanya, hai anakku, inikah Fir'aun Mesir? Yahuda menjawab, bukan, itu adalah Yusuf anakmu. Nabi Yakub berkata, keselamatan atasmu, wahai yang telah menyernakan kesedihan. Baginda berkata demikian kerana kesedihan yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya semenjak kepergian Yusuf daripadanya. Ketika mereka telah masuk ke istana, Nabi Yusuf menaikkan kedua-dua ibu bapanya ke atas singgasananya. Kedua-dua mereka dan ke-11 orang saudaranya tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya nyata. Riyadhus Shalihin daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, jika saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, nescaya aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. Hadis ini memberi keterangan yang pertama, sujud itu merupakan ibadah yang hanya layak diperuntukkan bagi Allah semata-mata. Yang kedua, kewajipan isteri kepada suaminya itu amat besar berbanding dengan kewajipan dia kepada Allah SWT. Yang ketiga, tidak layak manusia bersujud kepada manusia yang lain. Maka siapa yang bersujud kepada manusia kerana kemahuannya sendiri, sungguh ia telah melepas tali Islam daripada lehernya. Dari sini kita nak tweet sikit bab sujud tu ya. Sujud pada ayat waqala ya apa ni? Abati hadza ta'wilul ya min qabl, dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu, iaitu diceritakan kepada ayahnya. Ini saya baca daripada tafsir Ibn Katsir ya. So dia kata, dia beritahu ayah dia, sesungguhnya dulu aku nampak 11 bintang ya. Dan pada ketika ini ada bab sujud tu, orang-orang bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud ni makna sujud penghormatan. Dia berbeza dengan sujud kita meletakkan kening kita, sujud semayang tu berbeza ya. Jadi sujud penghormatan, wallahualam macam mana cara dia sujud, dia kata dia macam rokok lah macam tu sujud itu sujud pada ketika itu. Sujud pada pembesar ni kan macam-macam. Kalau tengok yang macam raja Thailand nak menghadap raja macam mana, dia macam menerap menerap, tak apa nak angkat kepala jadi dalam hadis yang dibawakan daripada Abu Hurairah tu, Rasulullah SAW bersabda, jika boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, nescaya aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya di atas pelbagai ketaatan yang isteri kena lakukan kepada suami. Betapa pentingnya tanggungjawab suami kepada isteri itu. Rasulullah SAW kata, kalaulah boleh sujud, ini yang aku bagi sujud. Tapi tak boleh. Memang kita ni tak boleh sujud kepada makhluk. Kita tak boleh bersujud dalam arti kata kita sujud macam kita nak semayang pula. Sujud memohon dan sebagainya tak boleh. Tunduk, tak kira dalam bentuk apa sekalipun, walaupun dikatakan namanya bersujud tapi bukanlah sujud seperti semayang, tak apa, boleh boleh sebagai penghormatan, bukan sujud nak mengagungkan Tidak layak manusia bersujud kepada manusia yang lain. Maka sesiapa yang bersujud kepada manusia kerana kemahuannya sendiri, sungguh ia telah melepaskan tali Islam daripada lehernya. Wallahu a'lam, boleh jatuh kufur kita. Habis dah cerita Nabi Yakub tu, kita ulang balik satu doa pada ayat 101. 101. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Kemudian daripada situ macam Fatiris samawati wal ard,
di anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni wassalihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini doa seorang Nabi. Macam Nabi ini banyak dosa je kan. Kita dah bincang-bincang sebelum ni. Inilah akhirat para Nabi dengan penciptanya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa memohon ampunan diri dia, umat dia. Dalam keadaan ni, Nabi Yusuf, kisah ni diakhirkan dengan doa Nabi Yusuf ni. Matikanlah aku dalam keadaan Muslim. Kalau Nabi pun doa gitu, apatah lagi kita ni yang jahil, yang banyak dosa ni kan. Nak kena somo-somo lah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, jangan kau pesongkan kami setelah kau memberikan keimanan, ketakwaan kepada kami. Kena baca doa somo-somo. Matilah aku dalam keadaan Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Bila kita mati, kita mohon supaya kita dipertemukan balik dengan golongan orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ini kata kunci dia. Ingat, saya ulang balik. Surah Yusuf didatangkan kepada kita untuk dilihatkan keindahan, kecantikan akhlak Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Anak dia buat hal macam-macam. Siapa yang dulu anak-anak minta tolong tolong minta keampunan kepada Allah, Nabi Yaqub sendiri mohon keampunan anak-anak dia yang meramai 10 orang. Boleh ambil pula pengajaran daripada bagaimana Nabi Yaqub baca doa. Ada dalam syarah-syarah dikatakan pada waktu tahajud lah, hujung 1/3 malam tu. Dalam Ibn Katsir ada tulis tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tengok Ibn Katsir ada tak bagi tahu bila. Okey, Ibn Mas'ud, Ibrahim At-Taimi, Amr bin Qais, Ibn Jurayj dan lain-lain mengatakan bahawa Yaqub menangguhkan doa-doa tu sampai dini hari waktu sahur. Sebelum sahur tu nak sahur. Sahur tu kan dah hujung, itu waktu-waktu afdal. Waktu-waktu dikatakan Allah turun ke langit bumi melihat semana makhluk dia mohon doa supaya dimakbulkan wallahu a'lam. Dah habislah kita Nabi Yusuf banyak pengajaran kita boleh ambil. Kita ulang-ulang kaji balik, kita ambil tengok bagaimana akhlak, cantiknya akhlak para nabi. Wallahu a'lam. Sambung sikit lagi ni. Hadis Nabawi. Hadis Nabawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rabb, kita turun di tiap-tiap malam ke langit ke dunia pada 1/3 malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti kupenuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti ku ampun. Hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis sahih ni kita dah tahu dah. Kita disyariatkan, dituntut sangat-sangatlah untuk buat aktiviti awal pagi ni. Awal pagi, bangun awal pagi. Tak boleh tiap-tiap hari, jangan tinggal. Sebulan sekali. Kalau boleh tiap-tiap hari, kalau tak boleh seminggu sekali, kalau tak boleh sebulan sekali. Bangunlah awal pagi sebelum subuh. Sekarang ni subuh 5.52. Dapat setengah jam sebelum subuh pun dah Masya Allah hebat. Boleh dah kita buat semayang 7 rakaat ke apa ke. Boleh sangatlah, ikut sukalah. Nak solat 2 rakaat, lepas tu baca Quran, nak zikir, nak baca doa. Tapi diajar kepada kita selepas kita amalan biasa, solat dan sebagainya, baca Quran, ujung tu 10-15 minit, setengah jam sebelum subuh tu baca doa. Masa tu tempat kita nak lebih banyakkan istighfar kita dan doa. Masa itu tempat dia. Boleh je bangun awal pagi ni. Bangun awal pagi. Kalau tak boleh hari-hari, usahakanlah. Semoga kita istiqamah dalam berusaha. Daripada Abu Hurairah, Rabb kita turun tiap-tiap malam ke langit dunia, pada 1/3 malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan ku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti ku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti ku ampuni. Minta terus dengan Tuhan. Tak payah bincanglah macam mana Allah turun ke dunia tu macam mana dan sebagainya, tak payah tanyalah tu. Perkara-perkara mutasyabihat tu kita serahlah makna je kepada Allah. Tapi kita disuruh untuk mohon kepada siapa? Kepada Allah. Anak-anak Nabi Yaqub, dia mohon kepada seorang Nabi. Boleh kita pergi jumpa Ustaz, ya Allah, ya Allah pula. Jumpa Tuan Guru, tolonglah saya ni ada masalah sikit, tolong doakan. Boleh. Orang-orang alim ni kita minta masa dia hidup. Boleh.
Adapun bila dia mati dah bincangkan oleh ulama, ni khilaf yang besar juga. Tapi ni khilaf bab akidah. Jadi orang yang bodoh, yang jahil macam saya ni, saya tak ambil lah bab yang saya pergi kubur dan minta kepada orang yang mati dalam kubur tu kan. Kita nak berdoa, ya Allah Tuhanku, atas berkatan Nabi Muhammad SAW, aku mohon kepadamu ya Allah. Boleh. Jangan kita pergi kubur tu, ini adalah perbincangannya, tapi khilaf ni bab akidah. Jadi baiklah kita ambil jalan selamat, janganlah kita pergi ziarah kubur. Sebab sunnah ziarah kubur ni kita mendoakan keampunan orang dalam kubur tu. Bukannya sunnah kita pergi kubur, kita pergi dekat ya ahli kubur, tolonglah aku. Tak boleh. Itu tak betul tu ya, tak betul. Boleh rosak akidah kita. Jadi kita diajar apa? Minta doa terus kepada Allah. Tak payah nak perantaraan. Nanti besok kita akan jumpa musa terakhir ni, bagaimana diberitakan kepada kita tentang syirik kepada Allah. Apa dia perkara-perkara yang mendatangkan syirik kepada Allah. Ya. Wallahualam. Sikit lagi dik, nasihat dan pengajaran. Nasihat dan pengajaran. Nasihat dan pengajaran dapat kita ambil daripada kisah di atas. Didapat pula daripada pernyataan Umar bin Al-Khattab seperti berikut. Pada suatu kali Umar radhiyallahu anhu datang ke masjid, dia mendengar seseorang berdoa, "Ya Allah, ketika Engkau menuntunku atau aku mengikuti. Ketika Engkau menyuruhku, aku mentaati. Ini adalah waktu sahur, maka ampunilah aku." Setelah itu Umar mendengarkan suara itu dengan saksama. Ternyata suara itu datangnya daripada rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah tentang doa yang diungkapkannya itu. Dia menjawab, sesungguhnya Yaqub mengakhirkan doa untuk anak-anaknya itu hingga waktu sahur, iaitu ketika dia mengatakan, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, dan Allah SWT juga berfirman, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Wallahualam. Wallahualam. Dan kita kena ingat ayat 1-2, Allah berfirman kepada baginda Rasulullah SAW, itulah sebahagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat untuk menyusun tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam telaga. Satu bab. Yang kedua, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Ini akan disambung pada Musa akhir nanti. Sambungan firman Allah berkenaan ini, sikit je manusia akan beriman walaupun kita sangat menginginkannya. Ingat, kita tak semestinya amalan golongan ramai itulah amalan yang benar. Kita dah dipertontonkan daripada surah Baqarah lagi dah. Semua tak nak beriman kepada Rasulullah sebab nak ikut amalan tok nenek. Dan kita kata, ini amalan orang ramai. Kita ikut orang ramai selamat tak. Berkali-kali Allah peringatkan kita. Tapi yang pada 102 tu, itulah sebahagian berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka. Ini sebahagian daripada mukjizat baginda Rasulullah SAW, iaitu apa dia? Al-Quran. Ingat, Rasulullah SAW ni Allah turunkan sebagai seorang yang ummi, tak boleh membaca menulis. Dia taklah belajar mana, dia dah tidak taklah dia travel, dia tak pergi ke sana cari ilmu, pergi sini cari ilmu, tak. Dia diperturunkan oleh ilmu dia kepada Allah. Dia mampu menceritakan satu cerita yang ajaib ni, cerita Nabi Yusuf ni, walaupun dia tak pernah berkelana ke mana-mana dapat ilmu daripada orang ni, cerita daripada orang ni, cerita apa ni, tak ada. Dan perihal Nabi Yusuf diperceritakan kepada Rasulullah SAW dengan detail. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang orientalis, dia kata Nabi Muhammad SAW ni buat Quran. Dia tiru daripada kitab-kitab lama. Tapi kita dah menyanggah itu dengan mengatakan Rasulullah SAW sendiri tak ada keupayaan dari segi keilmuan pada zaman tu. Pada zaman Arab dulu, apa yang paling hebat pada zaman itu adalah syair. Sastra ni. Sebab tu diturunkan Al-Quran yang mengatasi semua syair, semua ilmu bahasa. Bahkan Al-Quran menjadi ibu kepada semua ilmu bahasa Arab tu. Begitu. Nanti besok kita akan sambung penutup kepada surah Yusuf. Lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintah kepada Rasul, pengajaran kepada Rasul, bagaimana nak menyebarkan tauhid Allah di muka bumi ini. Dan juga memberi peringatan jangan bimbang
walaupun tak ramai orang yang akan mengikuti kamu, walaupun kamu sangat berkehendak kepada mereka semua mengikuti kamu. Ya, akan cerita sikit bab syirik kepada Allah dan sebagainya. Akhir zaman ni jangan kita ingat kita tak ada lagi cerita-cerita bab syirik ni ya. Itulah Al-Quran ni dalam bentuk apa kalau bahasa Inggeris tu present tense, past tense, present tense, future kan. Ada menceritakan pasal kisah lampau, kisah yang sedang berlaku, yang masih lagi berlaku pada zaman kita sekarang, dan kisah akhir zaman yang belum berlaku. InsyaAllah nanti kita sambung sikit-sikit besoknya. Wallahu a'lam. Besok kita akan mengakhiri surah Yusuf ayat 104 sampai 111 dengan tajuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul alaihi salam. Wallahu a'lam. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi besok.